cukai pintu. Cukai pintu ni bahasa lain dia kita panggil apa? Cukai taksiran kan? Cukai taksiran ataupun cukai harta lah. Kadar cukai pintu ni ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. So ini ada satu formula dia. Jumlah cukai pintu ialah kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Apa maksud nilai tahunan? Nilai tahunan ialah anggaran kasar sewa tahunan bagi hartanah tersebut jika disewakan. Jadi contoh kalau sewa sebulan 200 dalam masa setahun darab dengan 12 lah. Sewa bulanan darab 12. Kalau sebulan 200, 12 bulan 2,400. Kalau sebulan 500, dalam 12 bulan akan dapat 6,000 kan. Itulah nilai tahunan dia yang kita kena darab dengan kadar cukai pintu. Untuk setiap pihak berkuasa tempatan ni, kadar cukai pintu dia tak sama. Ikutlah dekat mana kita berada, dekat Johor ke, dekat Pontian ke, dekat negeri lain ke. Okey, saya masuk kepada contoh terus. Okey, Irfan memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Subang Jaya tu jauh kan? Dia menerima bil cukai pintu dari Majlis Perbandaran Subang Jaya. So kalau soalan keluar macam ni awak tak payah hirau lah dia dekat mana, dapat dari siapa. Okey, yang kita kena tahu ialah ini diberi bahawa nilai tahunan ialah 6,000 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Irfan untuk setiap setengah tahun. Okey, kadang-kadang cukai pintu ni dia minta untuk setiap tahun. Setahun sekali. Kalau untuk setiap setengah tahun ni maksudnya dia kata setahun 2 kali. Okey, jadi nilai tahunan ni dapat dari soalan 6,000. Kadar cukai pintu 5%. Jadi kita tahu 5% tu ialah 5/100. So masukkan dalam formula jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Jadi 5/100 darab 6,000 sama dengan 300 setahun. Kalau setahun 300, setiap setengah tahun kita kena bahagi 2 lah. Jadi jawapannya RM150 setiap setengah tahun. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Amira memiliki sebuah pangsapuri servis di Johor Bahru. Sewa pangsapuri itu dianggarkan RM1,200 sebulan dan dia membayar RM648 setahun untuk cukai pintu. Hitung kadar cukai pintu bagi pangsapuri servis itu. Jadi, kita keluarkanlah daripada soalan. Yang diberi ialah jumlah cukai pintu RM648, nilai tahunannya sebulan RM1,200, kalau 12 bulan setahun ni RM14,400. Itu ialah nilai tahunan dia. Jadi berapa kadar cukai pintu? Okey, masukkan formula dia. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Jadi jumlah cukai pintu ialah 648. Darab sama dengan, okey, ini A ni ialah kadar cukai pintu lah. Berapa peratus tu? A/100 darab 14,400 nilai tahunan dia. Jadi 100 ni bawa ke kiri, kita darab 14,400 ni kita letak bawah lah. Kita nak tinggalkan A je kan kat sini. Jadi kita akan dapat kadar cukai pintu ialah 4.5% setahun. Okey tak setakat ni? Okey cikgu. Okey cikgu. Okey. So dia ada satu formula je. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Okey, saya nak bagi latihan sikit. Okey, jom kita buat sama-sama. Aisyah memiliki sebuah rumah kediaman di Pasir Gudang. Dia menerima bil cukai pintu dari Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Diberi bahawa anggaran sewa bulanan rumah tersebut ialah RM950 dan kadar cukai pintu ialah 4.8%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Aisyah untuk tempoh setahun. Okey, boleh buat tak? InsyaAllah boleh, bagi kami masa. Okey, saya bagi masa 1 minit. Okey, boleh tak? Sewa bulanan dia ialah RM950. Lepas tu jadi nilai tahunan dia
950 kena darab dengan 12. Kadar cukai pintunya ialah 4.8%. Jadi kita kira. Dapat tak jawapan dia? Empat 560. 560? Salah. Okey, nilai tahunan dia tu berapa? Nilai tahunan dia 950 darab 12. Dapat? 11,400. Amboi banyaknya. Lain? Siapa ada jawapan lain? Okey, kita nak kira cukai Saya pintu. dapat yang sama juga. Berapa dapat? Saya pun dapat sama Ego. 11,400. Sama tu. 11,400. Ya Allah banyaknya. 11,400 ialah nilai tahunan kan? Betul lah tu. 11,400 nilai tahunan. Betul. Itu Darab nilai dengan 12. tahunan. Dapat 11,400. Okey betul. 11,400. Kemudian jumlah cukai pintunya berapa? Ni kat bawah ni. Jumlah cukai pintu ialah kadar cukai pintu. Jadi 4.8% darab dengan RM 11,400. Jawapannya berapa? 547. 547.2. 7.2. Bagus. Dapat kan Betul, jawapan? betul. Dapat 540. Okey, siapa tak dapat? Oh. Siapa tak dapat? Okey. Boleh Formula dia satu je. Jumlah cukai pintu ialah kadar cukai pintu darab nilai tahunan. So nilai tahunan tu awak kena hati-hati sama ada dia bagi sebulan atau dia terus bagi nilai tahunan untuk setahun. Jadi darabkan dengan kadar cukai pintu. Dapatlah jawapan tu 547. Banyak kan? Banyak ke tak banyak? Nanti dia minta kita bulan sebulan. Apa? Sebulan tak pernah. Biasanya kalau dia ikut PBT, biasanya kalau syarikat Pontian ni dia bagi setiap setengah tahun lah. Maksudnya dia bagi 2 kali lah, bahagi 2. Setiap setengah tahun. Sebab kalau nak bayar sekaligus tu 500 banyak kan. Jadi dia bahagi 2 sikit lah kita bayar. Kita bayar kalau dekat Pontian ni sebelum bulan Februari, sebelum hujung bulan Februari untuk setengah tahun pertama dan untuk setengah tahun kedua sebelum hujung bulan 7. Macam tu. So boleh tanya mak ayah lah kalau yang ada rumah tu memang kena bayar cukai pintu. Kena bayar cukai pintu. So susah kan jadi mak ayah awak ni kan. Bayar cukai pintu, bayar cukai pendapatan. Kalau ada tanah kena bayar cukai tanah. Kena bayar cukai jualan dan perkhidmatan lagi. Okay. So ini salah satu contoh lah untuk cukai pintu. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Faham cikgu. Teruskan lagi. Faham. Okey, ini cukai tanah. Cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan saiz, lokasi dan jenis tanah. Jumlah cukai perlu dibayar bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atau jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey, kadar cukai ni macam biasalah kerajaan negeri yang tetapkan. Kalau tadi cukai pintu, pihak berkuasa tempatan yang tetapkan. Jadi dekat setiap negeri pun dia tak sama. Okey, kadar cukai tanah bagi setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, contoh 1. Encik Mansur memiliki rumah berkeluasan 180 meter persegi. Tapi kat sini awak kena hati-hati dengan dia punya inilah unit dia ni. Sebab dia punya kadar tu dia bagi untuk setiap meter persegi. Diberi kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 55 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Mansur setiap tahun. So inilah cara penyelesaian dia masuk formula 55 sen darab 180. Dapat RM99 setahun. Okey. Okey cikgu. Oh gitu. Okey. Okey, sebab dia senang je. Dia ada satu formula je. Masukkan formula, siap. Okey, contoh 2. Macam lah.
Sebidang tanah. Puan Asmah Amelia memiliki sebidang tanah berkeluasan 8.3 meter darab 24.9 meter. So kalau tadi dia bagi terus dalam meter persegi. Soalan ini dia bagi berapa kali berapa. Jadi tugas kita lah untuk kira kan 8.3 darab 24.9 tu baru dapat meter persegi dia. Untuk membina sebuah rumah satu tingkat. Kerajaan negeri menetapkan kadar cukai tanah di kawasan itu pada 42 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Puan Asmah Amelia setiap tahun. Sama juga cara dia. Jumlah cukai tanah ialah kadar dia 42 sen darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, 8.3 darab 24.9 jawapannya 86.80. RM86.80. Okey. Okey, boleh buat ni sikit tak? Latihan cukai tanah. Okay, senang je. Sekejap, tu saya nak tengok sekejap. Yang mana yang tadi? Ni? Betul, sekejap. Okey. Nak tanya apa? Soalan nak tanya? Cikgu, saya ada soalan. Apa? Okey, dah faham. Macam contoh, dia punya harga dia contohlah dia ada RM86, 80, belakang tu macam ada nombor yang Kita boleh bundarkan kepada sen yang terdekat lah. Bundarkan kepada sen yang terdekat. Cikgu. Okey. Okey, lagi soalan lain? Tak ada. Okey, cuba ni latihan ni. Encik Abdullah memiliki sebidang tanah kegunaan kediaman yang seluas 300 meter persegi di Kedah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 15 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Abdullah setiap tahun. Macam nak buat? Darabkan je lah. Darabkan. Okey, 0.15 darab dengan 300. Jawapannya? 45. 45. Okey. 45. Senang kan?